Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Hai dulu. Sebelum ni kita sudah masuk merekod buku tunai runcit. Jadi cikgu share dulu buku teks digital. Macam biasa kamu buka buku teks lah. Sebelum ni cikgu ada bagi tahu kamu. Sebelum ni cikgu ada bagi tahu kamu merekod buku tunai runcit dia ada dua jenis soalan. Yang pertama soalan dia yang kita sudah belajar lah. Yang ada statement, ada pernyataan urus niaga. Yang kedua dia menggunakan dokumen sumber. Sebelum ni kamu sudah belajar modul 3, kamu sudah belajar dokumen sumber. Jadi yang kedua ni adalah soalan menggunakan dokumen sumber. Contohnya bil tunai, slip daftar tunai, voucher tunai runcit, itu adalah dokumen sumber yang kamu perlu rekod di dalam buku tunai runcit. Tetapi hari ini cikgu tidak akan sentuh lagi tentang dokumen sumber. Mungkin nanti 2 minggu bila kamu masuk sekolah nanti baru kita sentuhlah tentang dokumen sumber. Dokumen sumber untuk macam mana merekod jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Itu nanti cikgu akan sentuh time dalam kelas lah, cikgu akan masuk kelas kamu. Hari ini cuma untuk pengukuhan sahaja. Masih lagi dalam soalan jenis pernyataan urus niaga. Untuk kamu punya pengukuhan sajalah. Untuk kamu buat soalan buku tunai runcit. Kamu buka page 141, latihan minda 4.5, soalan 5. Yang sebelum tu, yang inilah yang minggu depan lagi. Time kamu masuk sekolah nanti kita akan masuk menganalisis dokumen sumber dan mengklasifikasi. So just untuk kamu prepare sebelum masuk kelas. Kamu tengoklah contoh-contoh 19. 19 dengan contoh yang ini pun, lintasan minda. Ini yang kamu prepare sajalah. Then jawapan dia semua ada dalam ni. Cuma ikut kerajinan kamu lah. Buka muka surat 141. Latihan minda 4.5. Soalan 5. Bila kamu tahu soalan tu dia mahu kamu menyediakan buku tunai runcit,
So apa yang kamu perlu buat, kamu kena ada inilah. Okay. Okay, buku tunai runcit. Kena letak tarikh, butir, folio, nombor voucher. Okay, penerimaan debit dan pembayaran kredit. Ini penerimaan maksudnya duit wang masuk. Pembayaran wang kamu keluar. Okay, dan ini adalah analisis bayaran. Okay. Nanti siapa yang ada printer boleh print lah dulu. Okay, untuk kamu buat soalan buku kerja yang cikgu ada suruh kamu buatkan. Okay. Okay, kamu tengok soalan 5. Perniagaan seri lobak menyimpan buku tunai runcit untuk sistem panjang. Okay, maksudnya sekarang ni anda dikehendaki, maksudnya kamu dikehendaki menyediakan buku tunai runcit untuk perniagaan seri lobak. So, kamu letak di sini. Okay, so kamu letak sini perniagaan seri lobak. Okay, so sekarang kamu tahulah ini adalah buku tunai runcit untuk perniagaan seri lobak. Okay, seterusnya baki buku tunai runcit pada 1 Mac 2017 ialah RM40. Urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Mac adalah seperti berikut. Okay. Sekejap ya. Okey, so macam mana? Baki buku tunai runcit pada 1 Mac ialah RM40. Okey, maksudnya duit kamu masih ada lah RM40. So, dia memang ada bertambah. Jadi di sini kamu letak 2017 Mac 1. Okey. Jadi baki buku tunai maksudnya adalah baki BB. Penerimaan sebanyak RM40. Kalau penerimaan tidak perlulah kamu letak analisis bayaran. Kalau pembayaran sahaja baru kamu letak analisis bayaran. Okey. Sebelum tu, okey, kamu tengok di sini anda dikehendaki menyediakan buku tunai runcit sehingga 1 April 2017 dengan menunjukkan lajur analisis alat tulis, belanja pejabat, minuman dan pelbagai. So kamu kena letak sinilah. Memang sudah disediakan. So kamu letak alat tulis, belanja pejabat, minuman dan pelbagai. Okay. Yang ini kamu belum pulang? Ikanlah. Okay. Alright. So macam ni lah kejadian dia. Okay. Okay, kita tengok lagi soalan seterusnya. Okay. Urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Mac adalah seperti berikut. Okey, pada 1 Mac terima sekeping cek daripada Ketua Juruwang sebagai bayaran balik tunai yang telah dibelanjakan pada bulan Februari RM260.
So bila kamu nampak di sini adalah terima dan daripada ketua jururuang itu adalah kemasukanlah RM60 yang dibayar balik secara tunai. Okey, jadi macam mana kamu buat? Okey, ini masih 1 Mac. Okey, lepas tu okey, bank. Okey, ini kamu kena ingat. Bank terima sebanyak RM260. Okey. Macam cikgu sejak ni kan yang bercakap satu orang, ada sesiapakah mau volunteer jawab yang 4 Mac sampul surat? Hello. Ada orang kan ni? Ya, Edison. Edison mau jawab? Saya try lah. Okey, boleh. Okey, 4 Mac sampul surat RM8. Okey, mau masuk di mana tu? Itu tarik masuk di 4. Okey. Sama Butir? yang tadi berapa? Apa surat tadinya? Ini. Oh, sampul surat. Okey, sampul surat. Okey. Alright, lepas tu masuk mana satu? Ya, pembayaran kah? Yes, pembayaran. Okey. Okay, then di sini masuk mana satu? Sebab dia cuma macam bagi kita rekod untuk ini sahaja. Yang mana satu yang lebih sesuai untuk sampul surat selain daripada pos? Alat tulis. Belanja pejabat. Okay. Oh. Alright, good. Thank you, Edison. Atau mau cuba lagi? Tidak puas hati? Mau cuba lagi? Boleh. Okay. Okay, 5 batch, alas meja RM25. So macam mana kita mau merekod di dalam buku tunai? Itu tarik simpan 5. Alright. Sama alat tulis butir. Butir, alat tulis. Alas meja kan? Okey. Alas meja. Ya. Okey, penerimaan ke atau pembayaran? Penerimaan. No, pembayaran. Dia begini. Okey. Tapi bagus juga kan, ada salah. Okey, so cikgu boleh perbetulkan. Okey, selalunya awal bulan sahaja ada penerimaan. Okey, so yang maksudnya dalam satu hari bulan, awal bulan saja yang ada penerimaan. So selepas itu memang pembayaran sahaja. Okey? Oh, okey. Alright, 25 kan? Ya. Okey. Analisis bayaran yang mana yang lebih sesuai? Pelbagai kah? Belanja pejabat. Okay? Oh. Okay. Alright, thank you Edison. Kenapa Ya? belanja kenapa ada apa? Bukan pelbagai kah? Kalau pelbagai ni dia lebih kepada belian yang jarang berlaku. Okey, pelbagai macam kalau kamu buka muka surat berapa tu? Sekejap ya.
Buka buku teks. Buka surat. Okay, 127. Okay, cikgu kasih tengok di sini. 127. Okay. Di sini format buku tunai runcit. Okay. Pelbagai ni dia lebih kepada merekodkan urus niaga yang berlaku sekali sekala dalam organisasi perniagaan. Contohnya pinjaman, derma dan derma. Yang itu yang paling jarang berlaku. So kalau macam membeli alas meja, yang itu selalunya antara belanja pejabat atau belanja Okay. Boleh. Alright. Thank you, Edison. Okay. Yang penting kamu faham cara merekod tu. Okay. Yang itu nanti kita akan banyak buat latihan lagi. Alright. Thank you, Edison. Okay, yang lain? Boleh. Siapa mau mencuba? Wanda? Cikgu, boleh saya try kah? Boleh, Jackson. Okay, boleh. Banyak sikit lah kamu try. Yang lain ni senyap ni. Mana diorang ni? Jagalah kamu nanti ya. Dah lama sudah mau berjumpa ni. Sekejap, mana sudah ni? Masuk lecture sudah. Oh ni. Dia kan ni. Bukan. 4.5. 141. Okay, Jackson. Cikgu mau kamu jawab 6, 10 dan 12. Boleh? Boleh. Okay, ini semua kamu membayar lah. Kamu punya belanja. Okay, 6 Mac. Pewangi RM28. Macam mana kamu mau rekod dalam buku tunai runcit? Tarik mau tulis 6. Okay, tarik 6. Butir ialah pewangi. Okay, butir pewangi. Right. Lepas tu pembayaran ialah RM28. RM28. Okay, kalau pewangi ni analisis bayaran dia? Belanja pejabat. Yes, betul. Belanja pejabat. Alright, good. Okay, kita masuk urus niaga yang seterusnya. 10 Mac, surat khabar dan majalah pejabat RM45. Okay. Macam mana kamu merekod? Di sini. Okay, macam mana? Jackson? Tarik mau tulis 10. Yes, 10. Butir mau tulis surat khabar dan majalah pejabat. Dan majalah pejabat. Ya. Okay. Pembayaran ialah RM45. Alright. So analisis bayaran? Belanja pejabat. Yes, belanja pejabat. Alright. So 12 hari bulan? Sudah. Okay. 12 Mac minuman mesyuarat sebanyak RM35. So macam mana kamu mau rekod? Tarik ialah 12.
Dari 12. Lepas tu butir ialah minuman mesyuarat. Yes, minuman mesyuarat. Lepas Okay. tu pembayaran ialah 35. Yes, RM35. Then analisis bayaran. Di minuman. Yes, minuman. Alright. Okay, thank you, Jackson. Okay. Good. Okay, yang lain pula. Siapa lagi? Cepat sikit lagi ni. Cepat habis, cepatlah. Fatihah. Mana Fatihah ni? Si Wanda cakap ada ba. Jadi Wanda, where are you? Mana ni kamu ni? Perry? Josh? 6 orang sejak kamu ni. Jadi siapa mau mencuba? Edison lah, cuba lagi. Diorang tidak mau berkawan dengan cikgu. Saya cuba lah. Okay. 15. 15 Yes. Mac, stem dan sampul surat sebanyak RM12. So macam mana kita rekod dalam buku tunai runcit? March 15 kan? So tarik 15. Okay. Bukti Setem dan surat apa sudah? sampul surat. Okay. Okay. Ini pembayaran. Pembayaran berapa tadi? Ingatkah? Lupa. Alright, it's okay. RM12 ah? Okay. So RM12 lah kan? Analisis bayaran? Alat tulis. Are you sure? No. Belanja Pejabat. ya. Okay, so sekarang kan bila kita tengok soalan ni dalam analisis bayaran, sebab kalau kamu perasan kan, kalau yang hari tu contoh soalan yang cikgu ada bagi kamu, dalam analisis bayaran ada alat tulis, ada pos. Kan, ada dua-dua sekali. So, memang kamu akan masukkan dalam pos. Kalau ada pos. Tapi kalau tidak ada pos, kalau ada belanja pejabat, kamu masukkan dalam belanja pejabat. Okay? Oh, okay. Tapi it's okay. Lepas ni kita banyak buat latihan. Di sana kita akan tahulah di mana yang sepatutnya dalam belanja pejabat, dalam belanja dalam pelbagai. So senang bila kamu nampak sahaja soalan, kamu sudah tahu di mana yang lebih tepat. Okay? Dia sebenarnya lebih kurang, tapi kadang-kadang itu yang bagi kita confuse kan. Okay, kadang-kadang cikgu pun sendiri pandai confuse. So kalau kita bincang banyak soalan, di sana kita boleh tahulah. So kita boleh senang ingatlah. Lebih-lebih lagi dalam pelbagai dengan belanja belanja pejabat. Iaitu yang confuse sikit. Alright. So 18 Mac. Bunga meja pejabat. Sebanyak RM18. Okay. So, tarik, masukkan 18. Kita kan 18. Okay. Bukti. Ya. Bunga.
Hei, tidak buka buku teks kami. Tiada. Ya kah? Ya. Oh, okey. So Esok ada sudah. kalau ya, tapi okey lah. Esok ada. Ya. Oh, baru baru ambil. Ya. Oh, okey. Jangan diam-diam ah kalau tidak ada buku teks sebab cikgu memang ingat kamu semua ada. Buku kerja ada kan? Kan banyak Ah, juga yang tiada. ah. Besok baru saya ada semua apa Oh, barang. semua baru ada. Okey. It's okay. Alright. Okay, 18 March bunga meja pejabat sebanyak 18. Okay. Okay, yang penting Edison kamu tahulah macam mana buat. Saya rasa Ya. Edison dengan Jackson tidak masalah lah untuk merekod buku tunai runcit. Okay. And then bunga meja pejabat, of course lah kan, bunga meja pejabat. Okay, thank you Edison. Oke. Alright, so 20 Mac belanja membaiki tingkap pejabat. So yang ini pun ada nampak, yang ini senanglah dia ada letak keyword pejabat atau office. So senanglah kan kamu tahu di mana sepatutnya kamu letak dalam ni lah, analisis. Okay, dalam analisis bayaran. Right, 20 Mac. Okay, cikgu cepat. 20 Mac. Belanja meja pejabat. Yes, belanja membaiki kan, membaiki meja pejabat. Okay, so tiada masalah lah kalau kamu masukkan sahaja apa ni, satu pernyataan, satu ayat tu dalam ni, tidak ada masalah. Okay, yang penting di sinilah kalau kamu salah di sini memang salah lah kan. Dengan analisis bayaran ni kena berhati-hati. Okay. Okay, belanja membaiki meja pejabat sebanyak RM40. So Oh, meja cikgu, pejabat ni ya. membaiki tingkap pejabat, bukan meja. Tingkap. Ya. Okay. Yalah. Okay, thank you Edison. Tingkap. Begini lagi. Orang tua. Okay. So 22. Okay, 22 fail dan kertas karbon RM22. Okay. 22 fail dan kertas karbon. Okay, kalau fail dan kertas karbon, okay, kamu masukkan dalam pembayaran RM22 dan yang ini barulah alat tulis. Okay. Lepas tu 25 pula. Okay, gula dan kopi pejabat. Yang ini kamu tahu gula dan kopi pejabat, of course lah minuman kan. Okay. RM25. Okay, gula dan kopi. Bayaran RM12. Minuman RM12. Okay. Then plus 29 hari bulan. Okay, belanja membaiki paip pejabat. Okay. Belanja membaiki paip pejabat. Okay. Sebanyak RM20. Okay.
belanja pejabat lah RM20. Okey, sekiranya contohnya lah kan sebagai contoh. Okey, cikgu mau tanya Edison atau Jackson. Okey. Sekiranya, okey, contohnya lah kan cikgu bagi di sini tambahan urus niaga 30 Mac, okey. Membeli meja pejabat, okey, sebanyak RM500. Okey. Yang itu kita masukkan di mana? Kita rekod di mana? Adakah kita rekod dalam buku tunai runcit atau tidak? Sesiapa boleh menjawab soalan? Mau rekod Mau rekod? dalam buku tunai runcit. Sebab apa? Ya, Kalau cikgu tulis sini ya. 30 Mac membeli meja pejabat KRM 500. Meja pejabat sini lah, RM500. Okay, Edison kan tadi jawab. Okay, Edison bagi tahu kena rekod. Jackson, mana si Jackson? Sini cikgu. Ya, okay, jadi macam mana? Jackson, mau rekod ke atau tidak? Membeli meja pejabat sebanyak RM500? Tidak. Tidak. Okay, kenapa? Sebab Apa dia reason? guna tunai ataupun cek. Sebab dia guna tunai ataupun cek. Okey, kalau cikgu beritahu sini membeli meja pejabat secara tunai. Macam mana? Kena masukkan atau tidak? tidak. 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 Siapa yang cakap tidak tu? Edison pun cakap tidak. Ya, Saya juga Kenapa? cikgu. Okey, tadi Jackson bagi tahu sebab tunai atau cek. Okey. So kalau tadi Jackson, sorry. So kalau Edison, apa reason kamu bagi tahu tidak boleh masukkan dalam buku tunai runcit? macam saya salah jawab nih. Sebab kalau aman yang besar, duit lah, boleh guna cek kan untuk kasih bayar. Begitu maksud. Ya, jadi siapa ya Ya, bikin betul. dalam Boleh buku guna tunai cek. runcit lah. Ya, Okay. Alright. Okay, jawab. Jadi, tapi kalau dia guna tunai, ya mesti mau kasih masuk. okay. Tapi Okay, ya itu tahu betul. apa tuh reason Tapi lah. kurang tepat sedikit. Okay. Okay, first. Ya, cakap Okay. ya apa? Okay. Tapi alright. Okay, good try. Okay, first. Okay, kamu tahu kalau masuk buku tunai runcit. Okay, kalau kamu masuk buku tunai runcit. Okay, first sebab macam kamu beritahu tadi lah. Okay, sebab kalau amount yang besar kamu boleh menggunakan cek. Okay, membayar menggunakan cek. Kalau amount yang kecil RM10, RM20, kamu tidak perlu masukkan dalam cek. Betul kan? Macam sayanglah kamu punya buku cek kan, kamu tulis RM10 sahaja. Okay, bank pun susah mau terima. Right? Okay. Dan sangat orang cakap membazir lah kalau kamu hanya menggunakan RM10 menggunakan cek. Okay, bank akan terima, tapi itulah
untuk menjimatkan kamu kena guna cash. Okay, itu satu. Okay, yang kedua, okay, sekiranya kamu kalau ada urus niaga yang amount yang besar, contohnya RM500 ni, kamu kena tengok juga yang di sini baki dan bank ni berapa. Kalau tengok di sini, kemarin cikgu ada bagi tahu kamu. Kamu kena tengok duit yang cash yang dibagi pada awal bulan. Contoh di sini 260 tambah 40. Kamu cuma dapat 300 sahaja. Kamu diberikan belanja ni untuk tunai runcit, untuk tunai kamu sebanyak 300. Kalau kamu letak di sini 500, kamu sudah dapat negatif. Betul? Tetapi, tetapi kalau di sini kamu kan besar, mungkin kamu boleh masukkan di sini. Contohnya lah, kamu punya bank di sini 1,000, kan? Di sini RM1,000. So kamu still boleh guna 500 di sini. Sebab di sini kamu diberikan cash lebih tinggi daripada amount RM500. Boleh faham? Ya, tahu sudah. Kalau itu Kamu budget, kena tengok duit masuk penerimaan, yes. Kena ikut budget. Boleh? faham cikgu. Alright. So, okay. Ni belum habis lagi ni. Yang ini kamu kena kasih balance lah. Balance. Kamu kena jumlahkan dia. Kamu kena jumlahkan lah. Kamu kena jumlahkan semua. Alright. Dan yang ini sebenarnya kamu mau tengoklah berapa baki kamu selepas tolak belanja kamu di sini. Next. Macam mana kamu buat? Kamu kena letak di sini 31 Mac. Baki HB. Di sinilah kamu kena balancekan dia yang di sini. Tolak. 300 tolak 265. Tidak boleh. 300 tolak 265. So RM35. Jadi baki kamu tinggal RM35 lah di bulan April, 1 April. Baki DB. Baki awal untuk bulan April adalah RM35. Macam yang inilah baki awal. So untuk bulan April RM35. So macam ni sajalah kamu buat. Boleh kan? Save dulu. Boleh. Boleh cikgu. Boleh? Alright. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kamu jangan lupa buat buku kerja yang cikgu bagi tu. So kita akan jumpa nanti dalam kelas lah kan. Alright. So nanti cikgu akan kutip lah buku kerja dan latihan-latihan yang pernah kamu buat. Alright, itu saja untuk hari ini. Bye. Bye. Bye Perry. Bye Jackson.
Bye Josh.